Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal bin Madali dari pelajar semester 8. Pada hari ini akan menyampaikan tambahan tentang kesan emosi dan stres di tempat kerja. Apakah yang dimaksudkan dengan stres? Stres adalah merupakan tekanan atau stres tindak bala emosi, fizikal dan psikologi terhadap perubahan dalam kehidupan seharian manusia. Stres merangkumi beberapa keadaan seperti beban, tekanan dan kegelisahan, keletihan serta konflik. Dan daripada itu terdapat dua keadaan stres, iaitu stres pada tempoh masa yang pendek dan juga tempoh masa yang panjang. Stres pada tempoh masa yang pendek adalah merupakan stres yang dialami apabila seseorang berhadapan dengan keadaan ketakutan dan juga keadaan yang mencabar. Dan daripada itu, keadaan stres yang jangka masa panjang adalah merupakan stres yang meliputi keadaan yang boleh menyebabkan sesuatu penyakit kepada seseorang. Tekanan kerja yang dihadapi oleh pekerja akan memberi kesan besar kepada organisasi dan atau industri. Pekerja yang menghadapi tekanan kerja akan kurang bermotivasi untuk bekerja, selain bekerjasama, menolak toleransi, mengalami kesukaran untuk menyuburkan diri dan mempunyai sikap yang negatif. Sebaliknya, organisasi atau industri akan mengalami penurunan produktiviti dan kerugian besar. Oleh itu, peranan dan tanggungjawab majikan dalam membantu pekerja mengurangkan stres amatlah diperlukan. Analisis khalayak perlu memberi ucapan motivasi untuk menganalisis khalayak terlebih dahulu untuk memastikan bahawa penonton dapat menerima maklumat yang disampaikan dengan baik. Yang kedua adalah menganalisis taraf hidup, tahap pendidikan dan status sosioekonomi penonton bagi tag ucapan yang disediakan memenuhi keperluan dan kehendak penonton. Mengetahui penonton membawa kelebihan kepada pengucap. Dapat menentukan strategi pendekatan melalui kaedah yang sesuai dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan tahap penonton. Pemilihan tajuk. Mengapa kami memilih tajuk ini? Kami memilih tajuk ini berikutan masalah stres boleh membahayakan kesihatan fizikal dan juga mental. Tekanan jika tidak ditangani dengan betul boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit dan memberi kesan buruk kepada tubuh kita. Kita seringkali memandang rendah terhadap tekanan, tetapi tidakkah anda ada jenis penyakit yang boleh disebabkan oleh tekanan sehingga mati? Hampir setengah juta penduduk di negara ini mengalami kemurungan berdasarkan statistik kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan yang dijalankan pada tahun 2019. Tahap tekanan sebagai peraturan bergantung kepada beberapa faktor. Contohnya, tekanan yang dialami dan bagaimana individu menangani tekanan. Tekanan jangka panjang sering dilakukan oleh individu yang mengalami kesan tekanan yang ditangguhkan. Tekanan seperti ini selalu disebabkan oleh penyakit berbahaya atau masalah yang ditangguhkan. Pada saat seseorang berhadapan dengan keadaan yang mencekikkan, tubuh akan bertindak balas dalam struktur yang berbeza yang mengingatkan bahan kimia sama seperti organ untuk tubuh yang juga bergantung pada alasan tekanan. Justru betapa pentingnya setiap individu mengambil inisiatif serta membantu sekeliling kita menangani masalah stres. Untuk tajuk kecil pengumpulan maklumat, pengkaji telah memohon kebenaran dari PDRM bahagian integriti terlebih dahulu bagi tujuan menjalankan kajian. Pengkaji telah memilih PDRM bagi tujuan kajian. Seterusnya, pengkaji telah menerangkan tentang etika dan prosedur pengumpulan data. Melalui persetujuan, pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik kepada subjek kajian yang dipilih sebagai sampel kajian. Pengkaji juga memberikan taklimat ringkas tentang tujuan serta proses kajian yang akan dijalankan.
Selain daripada itu, penulis mendapatkan koleksi-koleksi dari seminar, keratan akhbar serta risalah dalam mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan padat. Beberapa sumber lain yang diperolehi oleh penulis, sumber tersebut boleh didapati daripada perpustakaan, temu ramah individu berkenaan dan kajian yang dibuat. Sumber dari internet juga amat membantu dalam mendapatkan maklumat mengenai teks pengucapan awam yang dipilih. Penulis juga berbincang dengan ahli kumpulannya dalam membuat peta minda dengan menggunakan fishbone diagram atau SWOT analysis bagi mencari solusi dalam masalah yang dihadapi oleh kaki tangan yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Zulkhairi bin Zulkifli, matrik number 258399. Wakil daripada kumpulan kreatif daripada penuntut Universiti Utara Malaysia UUM Kampus KL dalam bidang pengurusan awam semester 8 ingin membentangkan pengucapan awam yang bertajuk kesan emosi dan stres di tempat kerja di kalangan kaki tangan awam. Menurut Abdul Rahman Rosaini Majdi alias Abdul Hadi dan Rasdan 2011 berkata stres merupakan punca kepada hampir semua masalah melibatkan kesihatan mental. Stres yang sederhana boleh memberi kesan positif. Ia akan menolong tubuh dan minda bekerja dengan baik. Namun stres yang terlalu tinggi pula akan memberi kesan negatif kepada kesihatan dan pencapaian seseorang dalam apa jua bidang yang diceburinya. Punca-punca yang menyebabkan tekanan adalah merupakan beban kerja yang banyak. Apabila seseorang berhadapan dengan beban kerja yang banyak dan otaknya tidak dapat menampung keadaan ini, akan menyebabkan tekanan kepadanya. Selain daripada itu, keadaan tempat kerja yang kurang baik seperti tempat kerja yang mempunyai suhu yang panas akan menyebabkan seseorang tidak dapat menumpukan perhatian kepada pekerjaannya. Keadaan yang bising juga akan menyebabkan seseorang tidak dapat memberi fokus terhadap kerja yang dilakukannya. Keadaan terpaksa bekerja ulang-alik daripada tempat kerja yang jauh akan menyebabkan seseorang juga berasa tertekan. Para hadirin sekalian, sampai di pangkalan memunggah barang jualan habis dipayah jaras. Bangkit segera kita berjuang, hapuskan semangat culas dan malas. Yang ketiga adalah disebabkan konflik dan kesamaran. Peranan ini juga merupakan punca kepada stres berkaitan pekerjaan. Konflik peranan merujuk kepada jangkaan yang berbeza tentang sesuatu atau tuntutan yang berlebihan ke atas seseorang di tempat kerja. Kesamaran peranan pula berlaku apabila seseorang pekerja tidak pasti mengenai tugas-tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Konflik peranan dan kesamaran peranan ini banyak berlaku pada pekerja, manakala konflik jangkaan yang bercanggah pula berlaku kepada pengurus. Penyebab tekanan yang utama berkaitan dengan perancangan dan peningkatan kerjaya adalah melibatkan keselamatan kerja, kenaikan pangkat, permindahan dan peluang meningkatkan kerjaya merupakan penyebab keempat yang berlaku dalam kalangan kaki tangan awam ini. Seorang pekerja boleh berasa tertekan disebabkan under promotion, iaitu kegagalan untuk maju secepat yang dikehendaki, atau over promotion, promosi kepada pekerjaan yang melebihi kecekapan individu. Penyusunan semula dan pengurangan pekerja boleh mengancam kerjaya dan merupakan punca tekanan yang serius. Sebagai contohnya, bolehkah saya melaksanakan tugas dengan cekap dalam keadaan yang baru? Bolehkah saya memajukan syarikat? Adakah tugas saya selamat?
biasanya pekerja akan berasa tertekan terhadap perkara-perkara ini. Perhubungan interpersonal, hubungan kerja dan interaksi yang tidak baik. Patuh kerima merupakan perhubungan interpersonal, hubungan kerja dan interaksi yang baik dengan rakan sebaya, orang bawahan dan pegawai atasan adalah aspek penting kepada organisasi dalam membantu pekerja mencapai matlamat peribadi dan organisasi. Apabila berlaku hubungan yang tidak baik, ia boleh menjadi punca tekanan. Dalam satu tinjauan kebangsaan baru-baru ini, 90% daripada responden berkata mereka telah berhadapan dengan ketidaksopanan di tempat kerja. Daripada jumlah ini, sebanyak 50% kehilangan masa kerja disebabkan kebimbangan mengenai kejadian tersebut dan 50% lagi mempertimbangkan untuk bertukar kerja untuk mengelak berulangnya perkara tersebut. Widoga Gur and Godri 2006. Tahap tingkah laku politik yang tinggi atau politik pejabat juga boleh mewujudkan tekanan terhadap pengurus dan pekerja. Sifat perhubungan dengan orang lain boleh mempengaruhi bagaimana pekerja bertindak balas terhadap penyebab stres yang lain. Dalam erti kata lain, hubungan interpersonal boleh menjadi sebagai sama ada punca tekanan atau sokongan sosial yang membantu pekerja menghadapi tekanan. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, penyebab seterusnya adalah kekerasan di tempat kerja ini termasuklah buli, gangguan seksual, keganasan di tempat kerja. Sebagai contoh, melakukan kecederaan fizikal dengan menendang, membalin objek, menggigit, memukul, meludah, mengancam dan pencerobohan terhadap organisasi itu sendiri. Contoh, kecurian peralatan, bekalan, wang, merosakkan atau memusnahkan peralatan atau kemudahan tempat kerja. Ini semua boleh mendatangkan stres kepada pekerja. Yang terakhir yang mana saya dapat huraikan adalah di sebalik konflik di antara peranan kerja dan kehidupan. Seseorang mungkin mempunyai banyak peranan dalam kehidupannya. Contoh, pekerja, ahli keluarga, sukarelawan dan sebagainya. Hanya satu daripada peranan ini dikaitkan dengan kerja, walaupun sesetengah individu boleh memegang lebih daripada satu tugas dalam satu masa. Act 2005, peranan ini boleh mendatangkan konflik tuntutan dan boleh menjadi punca tekanan tambahan. Tambahan pula, kerja biasanya hanya memenuhi matlamat dan keperluan sesetengah orang. Namun yang demikian, antara faktor lain yang menyebab stres mungkin bercanggah dengan matlamat kerjaya, yang mana ianya boleh menjadi sumber tambahan kepada tekanan. Sebagai contoh, keinginan peribadi pekerja untuk menghabiskan masa atau mempunyai lebih banyak masa lapang dengan keluarga. Mereka mungkin bercanggah dengan waktu tambahan yang diperlukan untuk mereka berusaha untuk memajukan kerjaya mereka. Pasangan yang mempunyai dua kerjaya yang mana mempunyai anak telah membawa kepada konflik peranan kerja dan keluarga. Sebagai contoh, apabila anak-anak sakit, siapakah yang akan mengambil tanggungjawab utama untuk membawa mereka berjumpa atau tinggal di rumah mereka? Yang terakhir, yang mana kami dapat huraikan adalah disebabkan konflik di antara peranan kerja dan kehidupan serta keinginan seseorang pekerja tersebut. Seseorang mungkin mempunyai banyak peranan dalam kehidupannya, sebagai contoh pekerja, ahli keluarga, sukarelawan dan berbagai. Hanya satu daripada peranan ini dikaitkan dengan kerja. Peranan ini boleh mendatangkan konflik tuntutan dan boleh menjadi punca tekanan. Tambahan pula, kerja biasanya hanya memenuhi matlamat dan keperluan sesetengah orang sahaja. Selanjutnya, keinginan peribadi pekerja untuk menghabiskan masa
atau mempunyai lebih banyak masa lapang dengan keluarga mereka, mungkin bercanggah dengan waktu tambahan yang diperlukan untuk mereka berusaha untuk memajukan kejayaan mereka. Pasangan yang mempunyai dua kerjaya yang mana mempunyai anak telah membawa kepada konflik peranan kerja dan keluarga. Sebagai contoh, apabila anak-anak sakit, siapa yang akan mengambil tanggungjawab utama untuk membawa mereka berjumpa doktor atau tinggal di rumah mereka? Untuk cara mengurangkan stres dengan bersenam, cuba kita lakukan selalu berlari dan berjoging dan jadikan satu aktiviti kegemaran kita. Dengan berjoging, ia akan membantu mengurangkan stres kita dengan banyak cara. Bukan sahaja melepaskan endorfin dan membantu melancarkan peredaran darah, malah memberi kita ruang untuk berfikir dan mencari ilham. Oleh itu, amalkan bersenam sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Cara untuk mengurangkan stres juga, kita boleh mengurangkan stres dengan tidur. Tidur yang cukup dan pada waktu yang tetap akan memainkan peranan yang penting dalam mengimbangi emosi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, tidur yang cukup akan mengecas bateri tenaga kita sepenuhnya dan mengekalkan kestabilan emosi kita, menjadikan kita seorang yang optimis dan membuatkan kita segar selepas kita mendapat tidur yang cukup. Cuba kita mengamalkan tidur seketika di waktu siang, take a nap. Dalam Islam, tidur ini juga dikenali sebagai tidur qailullah. Tidur ini tidak lama, hanya sekitar 15 ke 30 minit saja. Mengikut kajian, 1 minit qailullah kualitinya bersamaan dengan 45 minit waktu tidur kita di waktu malam. Jadi cukup sekadar dapat 15 minit qailullah, ia mampu mengembalikan banyak tenaga kepada badan kita. Tidur sebentar di waktu siang mampu mengelakkan kita daripada stres, keletihan dan burnout. Ia seumpama sistem reboot. Ia melepaskan tekanan dan menyediakan tubuh kita agar segar kembali. Selain itu, tidur sebentar di waktu siang dan meningkatkan produktiviti kita. Kajian yang dilakukan oleh pengkaji dari Harvard University mendapati tidur siang sebentar selama 30 minit meningkatkan prestasi para pekerja, mengembalikan produktiviti mereka seperti waktu di awal pagi, permulaan kerja. Untuk tajuk, eratkan hubungan dengan teman dan ahli keluarga. Meluangkan masa dengan sahabat dan keluarga akan mencairkan masalah. Orang yang membawa kita kegembiraan mungkin tidak tahu tentang beban yang sedang kita tanggung. Bila kita hanya perlu duduk di meja dan bersandar merenung siling. Kita juga mungkin terlupa mengenai mereka pada ketika ini. Ketawa, bercerita dan berkongsi duka lara kita akan membuat kita berasa lebih baik dan masalah kita akan lebih terkawal. Jika kita masih mempunyai ibu dan ayah, lawatilah mereka. Jika tidak mampu, telefon mereka bertanya khabar. InsyaAllah, tiada apa yang lebih menenangkan dan mampu meleraikan keserabutan di kepala melainkan suara mereka yang tercinta. Untuk mengurangkan stres dengan membaca buku dan Al-Quran, ideanya adalah dengan membaca. Seterusnya, saya menyerahkan tag ucapan kepada rakan kumpulan kreatif untuk sambung ucapan. Untuk makluman puan, keempat, cara untuk mengurangkan stres ialah mengurangkan stres dengan membaca buku atau naskah Al-Quran. Ideanya adalah dengan membaca pada waktu tertentu boleh meningkatkan ketajaman minda kita serta mengurangkan stres. Jika kita seseorang yang gemar
membaca buku, fakta ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Ia memang betul. Tidak kira bahan itu bercetak di atas kertas maupun dalam bentuk digital. Dengan meluangkan masa setengah jam untuk membaca pada hari yang sibuk, ia mampu memberi sedikit kelegaan. Sesebuah buku yang bagus dapat membuat kita menjadi diri sendiri. Di dalam dunia yang sibuk-sibuk ini, seolah-olah kita terlepas untuk membuat seketika waktu. Apa yang penting, jika kita bukan yang jenis membaca buku, mulakan sekarang. Ambil masa setengah minit untuk membaca. Learning is not only entertaining, it also improving, but of which a good for battle stress. Mengurangkan stres dengan membaca Al-Quran. Mulakan hari ini dengan membaca Al-Quran. Sebaik-baiknya selepas solat subuh, pada waktu awal pagi, sebelum memulakan kerja. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. InsyaAllah, dengan izinnya, membaca pasti mampu melunakkan hati dan memberi ketenangan kepada sesiapa yang membacanya. Kita juga boleh membaca Al-Quran di tempat kerja. Dalam Islam, bukan membaca Al-Quran saja menjadi ibadat dan amalan yang mendapat pahala dan rahmat. Malah, mendengarnya pun mendapat balasan daripadanya. Malah, sebahagian ulama mengatakan bahawa orang yang membaca Al-Quran ini, pahalanya sama dengan orang yang membacanya. Pahala orang membaca Al-Quran dengan jelas disebut dalam firman-Nya yang bermaksud, dan apabila dibaca Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Kamu dapat rahmat-Nya. Surah Al-Raf ayat 204. Mendengar membaca Al-Quran dengan baik dapat menghibur perasaan sedih, menenangkan jiwa yang gelisah dan melunakkan hati yang keras, serta mendapat petunjuknya. Itulah yang dimaksud dengan rahmat Allah yang diberi kepada orang yang mendengar membaca Al-Quran dengan baik. Untuk makluman puan, yang kelima, mengurangkan stres dengan mencuburi aktiviti seni. Kita juga boleh mencuburi bidang fotografi, bukan untuk keuntungan semata-mata, tetapi lebih kepada untuk rilis stres. Ekspresi kreatif dan artistik akan memberi keseronokan kepada jiwa kita, membuat minda kita rileks. Saya percaya orang pasti mempunyai minat masing-masing seperti melukis, bermain muzik, menjahit dan bidang-bidang seni yang lain. Yang keenam, bersia-sia dan merenung ciptaan Allah. Kita pasti bersyukur. Melangkahlah keluar rumah, hirup udara sedalamnya, dan lihatlah langit. Nikmatilah bagaimana waktu matahari tenggelam. Pastinya kita terpaku dan kagum dengan keindahan lukisan Allah. InsyaAllah, perkara ini akan membuat kita mengenal Allah, kagum dengan kekuasaannya, dan kita akan berasa bersyukur terhadap segala nikmat yang dilimpahkan. Lama-kelamaan rasa bersyukur dan takjub terhadap nikmat Allah ini akan memberi dan membawa pergi rasa stres kita secara perlahan-lahan, lalu jauh dari kepala kita.
Para hadirin yang dihormati, tidak semua stres itu buruk. Mengejar deadline, menyiapkan projek, mendidik anak, sebagainya, semua akan sentiasa membuat kita stres. Tetapi dengan tekanan juga akan membuatkan kita bekerja pada tahap yang tertinggi. Walau bagaimanapun, kita boleh hidup dengan tertekan atau stres setiap masa. Kita manusia biasa yang perlu masa untuk berundur dari segala tekanan dan merehatkan diri. Jika tidak, kita akan burn out. Cuba kita mengatasi stres ini dengan sendiri, tanpa memerlukan bantuan orang lain. Untuk biasa mengawal stres dan tekanan yang datang, insya-Allah kita akan lebih kuat dan bijak dalam menempuh segala masalah yang kita hadapi. Kita juga akan lebih peka dan bijak menangani apa-apa masalah yang akan datang dan boleh mengatasi dengan lebih bijak tanpa membuat kita stres. Saya akhiri ucapan saya dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.